satu jalan yang lurus. Sebab kenapa hari ini kita guna logat Indonesia. Jadi hari ini tuan-tuan, kita bertazkirah di waktu duha. Jadi waktu duha ni disebutkan ataupun dinyatakan Allah bersumpah dengan waktu duha. Kalau kita perhatikan menurut pengalaman, waktu-waktu apa lagi ya ada Allah bersumpah dengannya? Waktu-waktu apa lagi? Di malam dan siang. Itu malam dan siang. Itu fajar. Lagi? Waktu asar. Itu asar. Ini gunung kana. Dengan subuh dengan asar tu wajib kan. Tapi kalau solat sunat yang lain ada Allah bersumpah dengannya. Wal tahajud wal rawatib. Tak tahu wallahu alam kalau ada. Tapi yang salah satu yang dijumpa ada wal duha ni. Demi waktu duha. Jadi kalau kita perhatikan waktu duha ni, jadi kalau dalam bahasa Malaysia kita eja waktu duha macam mana? DHUHA. DHUHA. Okey, kalau kita masuk pada huruf D, kita solat sunat duha ni sebabkan kita nak apa? Kita nak hapuskan dosa kita. Masya Allah. Dah itulah kan, sebab tugas kita sebagai tujuan hidup itu adalah beribadah dan khalifah. Jadi selalu kalau tazkirah ataupun tazkirah lah, tadabbur, kita akan selalu dapat dosa dakwah. Ana perasan sama kita dapat dakwah, kita dapat dakwah. Ibadah juga tapi macam tak tekan lah, tak tahu. Okay, sebab tu kita dakwah pun. Jadi ibadah ni kita kena tekankan lah. Macam waktu duha ni tadi kita nak hapuskan dosa kita. Jadi ada banyak dalil sebenarnya, ataupun apa ni, hadis berkaitan dengan waktu duha ni. Jadi salah satunya adalah yang berkaitan dengan dosa. Sebab kenapa dia boleh hapuskan dosa? Sebab dia ibadah lah. Dan dia pun adalah satu wasiat daripada Rasulullah sendiri. Wasiat ni itu hadis yang pertama, bab tentang keutamaan solat duha dan bilangan rakaatnya serta anjuran untuk selalu mengerjakannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kekasihku." Kenapa kekasihku? Betul, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku. Dia pesan Rasulullah wasiatnya untuk selalu puasa 3 hari setiap bulan, mengerjakan 2 rakaat duha, cakap kat sini 2, dan mengerjakan solat witir sebelum masuk tidur. Solat witir ni ada nota kaki kat sini. Solat witir ni sebelum tidur itu disunahkan bagi orang yang sekiranya tidak bisa bangun pada akhir malam. Bagi orang yang berkeyakinan bisa bangun pada akhir malam, maka jauh lebih baik bila ia mengerjakannya pada akhir malam. Itu witirah sekali. Jadi duha tadi D. Lepas tu H ni H ni tadabbur dia home ataupun house in the Jannah. At the Jannah. Ada satu hadis ataupun ini hadis Sahih Al-Jami'. Kalau kita dengar hadis Bukhari, Muslim, tapi macam Sahih apa tu, macam hadis yang solat Jumaat tu, kan Ustaz cakap hadis tu tak strong, tapi kena praktis sebab kat Malaysia ni nanti orang cakap waktu ni waktu solat Jumaat. Jadi macam hadis ni dia cakap dia Sahih Al-Jami'. Lepas tu hadis tu bunyi,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salam. beri motivasi kepada orang yang rajin memperuntukkan sedikit waktu paginya untuk solat duha dengan sabda baginda, barang siapa yang solat duha sebanyak 4 rakaat dan 4 rakaat sebelumnya, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di syurga. Maksudnya home lah, DH home ataupun house. Satu rumah akan dibuat dekat syurga kalau diperuntukkan waktu dia untuk solat duha. DH you. Kalau you ingat, kalau D dosa. H O U unta. 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 So ada satu hadis sahih. Ini hadis sahih riwayat Muslim berkaitan dengan unta. Nak cakap apa? Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anha, bahawasanya ia melihat orang-orang mengerjakan solat duha pada waktu belum begitu siang. Maka ia berkata, ingatlah, sesungguhnya mereka telah mengetahui bahawa solat duha pada selain saat seperti ini adalah lebih utama, kerana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solatnya orang-orang yang kembali kepada Allah adalah pada waktu anak-anak unta bangun dari pembaringannya kerana tersengat panasnya matahari. Maksudnya matahari dah naik, lepas tu unta ni dah panas, dia pun bangun. Kalau kita tengok dalam, selalu kita tengok unta merah dalam JNT, unta merah, kita tengok unta merah. Unta merah ni akan dapat pada orang yang dia dakwah orang tu, orang yang dia dakwah tu berdakwah, pahala untuk orang yang membuatkan orang tadi tu berdakwah macam dapat unta merah, macam dapat Ferrari lah. Unta tadi. Jadi kenapa ada tarik dengan satu kataan tadi dalam hadis tu, solat orang-orang yang kembali kepada Allah adalah pada waktu unta ni bangun. Kembali, cakap kat sini kembali. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah Salatul awabin. Salatul kurang macam tu lah, Salatul awabin. Solat orang-orang yang kembali ataupun nak comeback, ataupun macam dia balik lah. So kalau kita perasan waktu pagi ni, kita pergi kelas, di kerja, lepas subuh kita dah semangat lah, lepas tu kita tidur. Lepas tu kita pergi lah start nak buat kerja kita. Lepas tu kita macam dah buat kerja dah, tiba-tiba macam rasa stres kan, kerja macam jadi lain. Lepas tu perancangan macam lari, macam orang kita niaga, tak kena. Jadi waktu duha ni maksudnya kita nak comeback kepada Allah sendiri. Sebab apa? Sebab mungkin kalau kita comeback selepas kita solat duha, kita dah berdoa semua, mungkin selepas tu Allah akan bagi kita ilham untuk betulkan balik apa yang kita dah start pagi tadi. Macam dah serabut kan pagi sebelum tu, dia akan betulkan balik. Macam contoh hari ni kita boleh nampak hari ni sepatutnya kita tidur je, tapi kita bangunkan oleh sarapan dan juga tazkirah subuh, tazkirah duha. Jadi mungkin selepas ni aktiviti kita akan berubah. To you unta, DHU HA DHU Dimha DHU H HA. ada apa ni? DHU HA. Ada dua H Apa H lagi satu kan? Alamak, dah lupa. Himai. Bolehlah Himai ni apa? Aizat. Semangat. Hamas lah. Semangat. Dulu semangat kan. Tapi kalau Himai ni Seseorang. Himai seorang-seorang kan. Masa. Himai ni seorang-seorang, kita seorang-seorang. Kalau kita sedekah, kita nak dinampak oleh orang ke dalam diam-diam kita bersedekah? Diam-diam. Himai, betul Himai. Menarik.
Jadi ada satu lagi riwayat hadis yang sahih, riwayat Muslim. Ini berkaitan dengan sedekah yang kita nak himmah tadi, iaitu dari Abu Zar radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, setiap pagi masing-masing ruas anggota badanmu itu wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap pagi masing-masing ruas anggota badanmu itu wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh untuk berbuat baik adalah sedekah, dan melarang dari perbuatan munkar adalah sedekah. Semua tu bisa dicukupi dengan 2 rakaat duha yang ia kerjakan. Disebut 2 lagi kat sini, 2 rakaat, 2 rakaat duha. Yang tadi tu semua tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ma'ruf nahi munkar, sedekah tu yang patut kita buat untuk satu anggota badan kita ni. Sendi-sendi ada 3600 sendi dalam badan kita, semua tu akan dilunaskan sedekah dari tu dengan solat duha ni 2 rakaat. Itulah DHUHA, himmah. Nah, sekali A. Apa A? Apa? Kata Allah. Allah. Tadi Allah ni depan-depan tu masa semua. Ada berapa dah yang bacakan? 1, 2, 3. Allah lah. Aisyah. Aisyah betul. Ada sini daripada Aisyah. Apa? Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering solat duha 4 rakaat dan kadang-kadang beliau menambahnya sekehendak Allah. Lepas tu hadis kat bawah dia, hadis keempat dari Ummu Hanif Fakitah binti Abu Talib radhiyallahu anha berkata, pada penaklukan kota Mekah, saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masa Fathul Mekah, dan saya dapatkan beliau sedang mandi. Ketika telah selesai mandi, beliau solat sunnah 8 rakaat. Solat itu adalah solat duha. Jadi boleh 4, boleh 2, boleh 4, boleh 8, 2, 4, 6, boleh 6, 8. Jadi kalau kita recap balik daripada D, D kita nak hapuskan dosa kita. Sebab ni adalah amanat ataupun wasiat daripada Nabi sendiri kan, waktu duha ni Allah bersumpah dengan dia. So ada kepentingannya waktu duha ni. H, ini motivasi untuk kita, iaitu kita akan dapat sebuah house ataupun home dekat surga. Unta